السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأمر إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. أما بعد Kaifa halukum? Apa khabar semua malam ni? Tanya ku arak tadi, kaifa halukum? Sihat belaka alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di ruang masya-Allah alhamdulillah. Selamat kita salat maghrib tadi alhamdulillah. Dan ketahuilah subhanallah, kita di sini alhamdulillah sihat molek. Kita tak sagi jauh. Kita tengok di hospital USM je, berapa ramai di sana yang sakit. Ada setengah di antara mereka tak boleh bangun, dan ada setengah di antara mereka tunggu masa untuk meninggal dunia. Dan amat beruntung di antara mereka yang sakit. Amat beruntung di antara mereka yang sakit. Siapa dia? Apabila sebelum dia sakit, amalan dia cukup lekat. Sebelum dia sakit, berapa untung dia sakit beruntung? Berapa? Sebab sebelum dia sakit, dia tak tinggal sikit pun amalan-amalan yang sepatut dia buat. Sikit pun dia tak tinggal. Jadi bila dia sakit, untung. Sebab sakit pun dapat pahala lagi. Nombor satu, pahala di atas kesabaran, yang mana Allah Ta'ala cuba dengan penyakit tadi. Yang kedua, pahala-pahala yang mana sebelum dia sakit dia sentiasa buat, masuk semua pahala tu. Dan amat rugi sangat, amat rugi sangat apabila seseorang tadi dia sakit dan sebelum dia sakit dia tak buat pahala, dia buat dosa. Allahu Akbar. Tak ada nak masuk pahala, cuma pahala sabar ya, tu pun kalau dia sabar. Jadi hari ni kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni saya ganti Ustaz Qamar ya. Dan alhamdulillah baru-baru ni ahli Jemaah Al-Husna dia bagi tahu saya insya-Allah saya akan mari sini untuk kuliah subuh setiap hari Sabtu akhir bulan. Tak? Ya, tapi minta tolong telefonlah saya kerana takut saya lupa. Dan hari ni alhamdulillah ada cadangan mereka kata nak bincang sikit pasal apa yang sepatut kita buat selepas Ramadan, selepas kita berhari raya. Saya terlupa nak ucap selamat hari raya Selamat hari raya semua. Malaysia kita ni dia berhari raya siapalah habis Syawal dia beraya. Ya. Dan ada juga jemputan-jemputan rumah terbuka hari raya 28 Syawal ada juga. Ya Allah, nak habis Syawal pun masih lagi berhari raya. Dan Malaysia kita ni dia ada hari raya baru pula, hari raya Posone ada juga. Ada juga. Dulu tak ada, sekarang ni ada ya. Tunggu nanti kita jamu raya Posone gabung. Gabung ke apa? Gabung raya ni gabung dengan Posone. Tak tahulah ya. Jadi hari ni nombor satu sekali bersyukur pada Allah, kita baru ni selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Alhamdulillah kita dapat puasa dengan penuh, alhamdulillah, kesihatan, rezeki yang banyak. Ahli jemaah tahu tak? Ada 2-3 orang, Allahu Akbar, semoga Allah Ta'ala bagi kepada mereka kesabaran yang kukuh insya-Allah. Di bulan Ramadan baru ni disebabkan sakit dia tidak dapat berpuasa.
Dan ada setengah tu sakit lebih pada 6 hari. Maka dia sekarang ni di bulan Syawal, nombor 1 dia kena ganti puasa, nombor 2 dia kena puasa Syawal. Kita hak sihat alhamdulillah dapat puasa Syawal je. Sebutlah ulaka alhamdulillah. Ini di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita rasa puak-puak ni. Tidak. Kita doakan kepada mereka untuk Allah, supaya Allah Taala bagi kekuatan kepada mereka. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak imbah balik. Di bulan Ramadan baru ni kita cuba perhati. Dengan kita letih ni. Dengan kita letih, tiap-tiap hari kita boleh baca Al-Quran. Pelik tak? Selepas asar, tiap-tiap hari selepas asar kita boleh baca Al-Quran. Saya tak kata orang lain, saya sendiri. Lepas asar dia baca 2 juzuk, 1 juzuk sekurang-kurang, ataupun setengah juzuk dia baca, tapi boleh baca. Sekarang ni lepas asar tak lapar perut pun, tak letih pun, tak boleh baca Quran. Ya Allah, pelik ni. Ini di antara kehebatan bulan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala nak sebut bahawasanya kita ini mampu untuk baca Al-Quran. Dalam bulan puasa kita mampu dengan kita letih. Sebab apa selepas Ramadan, selepas berpuasa, selepas habis bulan puasa, sebab apa tak boleh baca Quran? 2 bulan, alhamdulillah, ramai di antara kita alhamdulillah, bulan Ramadan baru ni dalam masa 30 hari boleh khatam Al-Quran. Ada setengah sekali, 2 kali, 3, 4 kali, alhamdulillah. Tak? Habis je Ramadan, sebelah boleh lagi tak boleh khatam sekali pun Quran. Subhanallah. Tak usah kata orang lain, saya sendiri. Ya Allah, bapalah jadi payah. Tapi alhamdulillah baca juga Quran. Setiap minggu alhamdulillah kita baca surah Al-Kahfi. Tak? Malam-malam kita baca surah-surah seperti surah Al-Mulk, surah As-Sajdah. Tak? Baca semua. Tapi nak khatam Al-Quran memang amat payah sangat. Tapi kita boleh buat dengan syarat kita berusaha. Mudah sangat. Seperti kita di bulan Ramadan, ada setengah-setengah orang Masya Allah tahniah kepada mereka, tahniah. Sebab dia kata alhamdulillah Ustaz, rok juga kita jaga mulut kita daripada kecek ngarut Ustaz. Cuma rusing malam ni Ustaz, azan jam maghrib malam ni terlepas saya tell Ustaz. Saya rusing nak jaga mulut tak boleh. Mulut bukan mulut orang lain, mulut sendiri juga. Betul tak? Tapi di bulan Ramadan boleh kita jaga mulut kita. Tapi selepas Ramadan memang payah sangat nak jaga mulut kita. Mata kita Masya Allah, bulan Ramadan kita tak tengok benda-benda ngarut. Telinga kita tak dengar benda-benda ngarut. Tapi selepas Ramadan, subhanallah, ada satu benda saya nak bincang, benda saya nak raya, muhasabah lah. Di antara benda yang sepatut kita muhasabah. Benda ni kalau siapa-siapa yang terlibat jangan marah ni. Jangan pulak tubik masjid. Ustaz nak gocah ke? Jangan cekik tekuk saya, jangan. Saya royak aja ni, royak aja. Benda ke apa? Di bulan Ramadan saya tengok ramai orang Masya-Allah dia boleh tinggal. Dia boleh tinggal setengah-setengah benda yang mana benda tu benda haram. Tapi selepas puasa dia tak boleh. Pelik. Gap dia? Rokok. Jangan marah ni. Kita kejap sikit pasal rokok hari ni. Jangan lari. tak ada masalah ya. Jadi hari ni jangan marah ya. Alhamdulillah kita boleh tinggal daripada pagi, bukan kita orang hisap rokok tu. Boleh tinggal daripada pagi sampailah ke petang. Sampai ke petang tak hisap rokok. Cuma orang hisap rokok ni masa nak buka puasa tu dia itu dah kotak rokok dan apa ni panggil apa ni untuk isap dah, dia sedia dah, siap dah. Bajet beberapa minit kena azan, cucuh lalu Allahu Akbar makan tamar, sak lalu. Masya Allah. Sekarang ni sebab apa tak boleh tinggal selepas Ramadan? Memang payah nak tinggal. Satu benda yang paling payah nak tinggal, waris saya dia isap rokok. Alhamdulillah dia tinggal sekarang ni. Tapi dia kata dia nak tinggal tu, berapa kali tinggal, berapa kali start semula. Tinggal start balik, tinggal start balik, tinggal start balik. Betapa payahnya. Dan apabila kita bagi tahu pada setengah-setengah perokok, ya, kita kata ke dia, wahai abang, cuba abang kira. Cerdik orang isap rokok jangan main. Setengah-setengah.
Dia katakan lah, saya kata dia, Abang beli rokok sehari berapa riyal? Kalau sebulan berapa riyal? Kalau setahun berapa riyal? Sepatutnya Abang boleh kupur dah duit setahun ni. Contoh dalam setahun kita boleh kupur dah, letaklah ni RM1,000. RM1,000. Tapi lebih saya rasa dah. Letaklah RM5,000. Saya royak dia. Rugilah Abang isap rokok. Sekurang-kurangnya boleh simpan RM5,000. Dia tanya saya balik, awak isap rokok tak? Tak. Ada simpan tak RM5,000? Tak. Lepas tu, ganda soalan dia. Kena saya ni. Dia tanya gitu. Dahsyat ya soalan dia tu. Tak apa, tak ada masalah. Mari benda yang kedua pula. Dia katakan lah, kita duk isap rokok, kita tengok setengah-setengah orang tu tak isap rokok, sakit sebuah tular je. Kita sihat alhamdulillah. Dan setengah-setengah orang isap rokok, dia mati dulu pada kita. Tak? Kita tak mati lagi. Sebenarnya orang yang isap rokok lah, dia lah paling sakit sekali. Dia lah paling sakit sekali. Dan dia lah satu penyakit yang ada pada dia, tak ada pada orang lain. Penyakit apa? Penyakit ni telah tutup otak dia, telah tutup benda yang dia tengok tu, jadi tak nampak. Kita cuba perhati sikit di kotak rokok. Dulu di kotak rokok dia tulis, daripada dulu lagi, saya tak ingat kerana doktor, merokok membahayakan kesihatan, dari Kementerian Masjid Al-Husna. Tak? Merokok membahayakan kesihatan daripada, dah tulis itu dia. Bahaya rokok ni. Dan orang isap rokok dia tahu. Tapi apa bila dia tengok dia tak nampak jadi. Maknanya rokok tadi telah memberi kesan kepada otak dia, siapa benda hak tulis tu tak nampak. Setakat tu dahsyat atau dahsyat penyakit yang ada dalam otak dia dulu. Dan sekarang ni pula hebat orang jual rokok. Memang hebat orang jual rokok. Dulu dia tulis je. Sekarang ni siap tepek gambar lagi penyakit-penyakit yang menyebabkan apabila isap rokok. Macam-macam penyakit. Tengok, Allahu Akbar. Kalau kita nak pergi makan, sekali tu saya pergi kedai makan, jadi masa nak bayar tu tertengok rokok, tengok Allah tak selera nak makan. Ada perasaan takut dengan apa gambar ditunjuk di kotak rokok. Tapi orang isap rokok kan, dia tak segar. Dia tak segar bila tengok gambar tu. Coach ni dalam bahasa Urdu tak ada gambar satu. Apabila seseorang tadi dia tengok gambar tadi yang dahsyat, yang bahaya, dia tak serah pelik, dia tak serah takut, sakit lah tu. Dia serah relax, sakit lah tu. Sebab orang yang sakit, dia tak serah gapo. Contoh, orang yang demam, orang yang nyakit, ikutlah sakit demam kuning ke demam merah kau, ikutlah demam-demam tak, penyakit sesemua kau, terus bagi gula hak sedap dia. Dikatakan apa? Tawar gula. Betul tak bila? Dan kalau bagi air teh beng, Milo beng, singa beng, kambing apa ni, macam-macam beng, dak bagi habis air beng tu, dia rasa tawar. Adakah salah dia air tu? Dak, sebab dia tu sakit. Mari air gapo dia tak serah gapo satu. Apabila mari kotak rokok tulis itu, masya-Allah, jangan isap rokok ni. Gambar siap. Dia tengok tak segar, sakit dah tu. Walaupun dia tak sakit seperti mana penyakit yang ada di kotak rokok, walaupun dia tak sakit, tapi dia lah penyakit yang paling dahsyat sekali, lebih sakit daripada orang lain. Sebab otak dia telah tertutup. Dia tak nampak hidayah yang mana isap rokok tadi membahayakan diri. Ini di antara penyakit yang dahsyat tu. Penyakit yang dahsyat. Apabila tengok kotak rokok, relax je. Dan saya kata tadi, penjual rokok dan orang yang bisnes rokok ni memang hebat dia apa? Kita tengok setengah-setengah orang yang jual kopi. Lepas ni kita akan bicara pasal personal Sekarang ni saya nak tegas sikit pasal benda yang kita muhasabah diri. Kita tengok orang yang jual kopi 3 dalam 1 ada. Macam-macam. Dia di kedai kopi tu kubah jatai ada. Ikan joh ada.
kopi kejo. Ada juga. Dan berjenis-jenis kopi. Dan di kopi tu dia tulis dah, kalau minum ni kecil manis tak ada. Dan ada sore tu main kat saya, Ustaz minumlah kopi ni Ustaz. Bila Ustaz minum kopi ni, gauk tak ada, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung tak ada. Ai, parok jantung tak ada. Tak boleh minum kopi ni, jantung tak ada ni. Dah maknanya penyakit jantung. Jadi penyakit-penyakit tadi tak ada bila minum kopi ni. Dia sebut siap dah. Dan dia tak tulis sikit pun di kopi tadi benda-benda yang membahayakan diri. Tak tulis sikit pun. Tapi kadang-kadang orang was-was lagi beli. Betul kau kopi ni. Was-was lagi beli. Tapi orang nego rokok, dia sengaja tulis di rokok tu, jangan minum, minum pula, jangan isap rokok ni, bahaya ni. Siap tunjuk gambar lagi. Tapi orang beli. Orang beli juga. Kalau dia tulis situ, kalau isap rokok ni kena bunuh, dia beli juga. Tengok, dia akan beli juga. Ini yang di antara kehebatan orang jual rokok. Dia tak takut. Dulu tak ada gambar-gambar, sekarang ni ada gambar. Akan datang mungkin bubuh video situ kali. Beli kotak rokok, di kotak rokok tu ada video siap bahaya isap rokok ni. Orang akan beli juga. Jadi di sini orang yang paling sakit sekali atas muka bumi ini ialah orang isap rokok. Walaupun dia tak ada penyakit dengan dia tu, penyakit-penyakit yang ditulis di situ. Contoh, ada seorang isap rokok, ada seorang tukar isap rokok. Dia kata alhamdulillah saya tak batuk, tak ada gapo penyakit. Tak takut ke dengar apa hak tulis tu? Tak. Dialah paling sakit sekali. Sebab dia tak nampak gap dia hak ada di kotak tu sendiri. Maknanya otak dia tu telah ditutup. Hidayah tertutup. Allahu Akbar. Jangan marah ya. Jangan marah lah orang hisap rokok tu. Kalau boleh tinggal insya-Allah. Dan memang nak tinggal payah sangat ya. Di antara cara-cara nak tinggal insya-Allah, berdoalah pada Allah. Mintalah daripada Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolong aku supaya aku dapat tinggal isap rokok ya Allah. Sebab benda tu tidak berfaedah. Minggu lepas saya baca dah ayat, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara mereka-mereka yang berjaya, yang mana mereka ini orang-orang mukmin, yang mana mereka ini akan menjadi pewaris-pewaris. Pewaris kepada siapa? Pewaris kepada syurga Al-Firdaus. Mereka tinggal tak buat benda-benda lara, benda-benda yang tidak memberi faedah. Dan rokok tak ada satu pun faedah yang kita dapat. Jadi ahli jemaah semua, kalau di antara kita sini ada terlibat, Allahu Akbar, jangan pusing. Jangan pusing. Berdoalah pada Allah dan usahalah untuk tinggal. Carilah usaha, carilah jalan. Sebab apa? Siapa-siapa cari jalan untuk tinggal maksiat, Allah Taala akan tolong dia insya-Allah. Jangan jadi macam seorang tu. Dia baca surat khabar. Dalam surat khabar tu tulis bahaya rokok ni. Dia pun kata, okey kalau gini enggak dahsyat sangat surat khabar ni tulis rokok ni, kalau gitu enggak mulai nak tinggal dah. Nak tinggal ke apa? Tinggal beli surat khabar. Orang tinggal rokok tak beli surat khabar. Surat khabar tak ada masalah. Kika pun tak beli surat khabar, surat khabar tu lari isap rokok. Jadi kita di sini berdoalah banyak dan solat tahajud mesti berdoa. Di sebalik dan bersama berdoa tadi, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya setiap benda yang kita buat, benda baik tadi, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita slow. Bukan saya kata kena isap rokok, tidak. Orang-orang yang berrokok dalam masa yang sama kuatkan ibadat, insya-Allah Allah Taala akan hapus slow dosa kita insya-Allah. Dan bukan bermakna dosa kita akan terhapus tanpa kita bertaubat, tak boleh. Kena minta dengan Allah supaya Allah Taala ampun dosa kita insya-Allah. Jadi masya-Allah, baru mukadimah ni nak habis masa dah. Isa pukul 8.38. Okey. Jadi di antara benda-benda yang kita tak buat di bulan Ramadan, maka selepas bulan Ramadan janganlah kita buat. Seperti saya tengok ada setengah-setengah jemaah, semoga Allah Taala bagi hidayah pada dia dan kita semua. Apabila dia pergi umrah, masya-Allah, amalan dia hebat sangat. Ya, kecek pun dok jaga tata tertib dan masya-Allah.
Tapi bila balik ke Malaysia berubah. Bapa? Di Mekah Tuhan lain ke? Di Malaysia Tuhan lain ke? Tak. Allah Ta'ala adalah satu. Qul huwallahu ahad. Di mana sahaja kita berada, Allah Ta'ala tetap Allah Ta'ala. Dia tak ada Tuhan lain. Tak tukar Tuhan. Di Malaysia Tuhan Malaysia, di Mekah Tuhan Mekah. Tidak gitu. Jadi Alhamdulillah pada hari ini insya-Allah saya nak tegas sikit beberapa hadis insya-Allah tentang puasa ni. Hebat Allah Ta'ala ni dia. Dah lah baru ni dia bagi pahala pada dia bagi bonus kepada kita. Dia bagi peluang kepada kita sebulan bulan Ramadan. Kita berpuasa bulan Ramadan, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Bukti Rasulullah SAW bersabda, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang sesiapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahawasanya puasa ini adalah arahan daripada Allah dan Allah Ta'ala akan beri pahala, dan ihtisab mengharapkan keampunan daripada Allah, mengharapkan redha Allah, maka Allah Ta'ala akan ampun ke seluruh dosa-dosa dia yang telah lepas. Kita semua insya-Allah semoga Allah Ta'ala telah ampun dosa-dosa kita telah lepas insya-Allah. Selepas Ramadan Allah Ta'ala dia beri lagi kepada kita peluang. Peluang ke apa? Peluang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dia tak boleh selepas Syawal puasa ni. Dia kena 6 Syawal di bulan Syawal. Jadi saya akan baca hadis ya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr." Kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa 1 tahun. Ya Allah, seperti dia puasa setahun. Ni hari jah. Allah Ta'ala betapa rahmat, betapa sianya kita di wina hari je. Nasib baik tak wina 30 hari lepas puasa. Kalau dia wina 30 hari, Masya Allah, hak ni hari pun tak cakap ni. Kalau 30 hari, ni nak rakyat kehebatan Allah Ta'ala. Ini adalah di antara bukti Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah dan yang maha penyayang. Di antara maha pemurah, maha penyayang dia wik kita amal-amal hak kita boleh buat tapi pahala banyak. 6 hari sahaja selepas Ramadan kita berpuasa seperti mana kita berpuasa setahun. Tapi bapa Allah Ta'ala ni tak, dia berani royak setahun. Bukan berani mana, jangan salah faham, maknanya hebat Allah Ta'ala, dia royak aku pahala setahun. Sebab apa? Bukan mudah nak puasa ni, jangan main. Kadang-kadang puasa 6 Syawal ni lebih berat daripada puasa Ramadan. Saya sekali tu pada tahun berapa tahu, pelewak tinggal lagi ni hari cukup-cukup. Ya Allah, nasib baik dia puasa juga ni hari, tapi letih lah ni hari sekaligus. Dan Allahu Akbar, 6 Syawal ni cobaan yang paling besar sekali bagi muslimat lah, sungguh. Muslimat hak tak boleh semaya. Dia boleh puasa 7 hari dah tak boleh semaya tak. Bila tak boleh semaya tak boleh puasa lah. Habis Ramadan kena ganti pula 7 hari. Capur pula 6 hari. Jadi 13 hari. Tak. Dalam bulan Syawal kadang-kadang ada juga hari tak boleh semaya. Oh, kuat cuba orang muslimat. Orang lelaki ada juga hak tak boleh semaya. Kalau tak ada tu kena cek doktor tu. Tak betul tu, penyakit tu. Orang lelaki tak ada ni, alhamdulillah. Orang perempuan muslimat ni cobaan dia memang kuat sangat. Dan muslimat semua. Kalau di antara muslimat yang mana tinggal puasa baru ni kerana mari darah tak, maka startlah ganti puasa. Yang sebaiknya ganti dulu puasa tu. Kalau tak mampu juga puasa dan niatlah minta-minta Allah Ta'ala
bagi dua-dua sekaligus, Syawal dan puasa Gati. Setengah ulama mengatakan tak boleh, kena puasa suku. Kena puasa suku. Gati suku, 6 Syawal suku. Ada setengah ulama mengatakan tak ada masalah sebab keuzuran yang perempuan ada tadi. Tak, dia puasa 6 Syawal, insya-Allah Tuhan bagi. Makna apabila ada ulama mengatakan gitu, maka asal puasa lah. Puasa je. Cuma lelaki, kalau ada juga lelaki hok tak puasa ni, dahsyat tu. Sebab Gati tak perlu Gati dah. Tak. Ke ada. Maaf ustaz tak boleh kena Gati, ustaz banyak puasa. Bapa tak puasa baru ni, mari darah. Tak betul tu. Tak, kecuali orang sakit, tinggal kerana sakit. Jadi ni hari kalau bahasa Urdu Chedin, kalau bahasa Inggeris 6 day only. Betul jago doktor. Kalau bahasa Arab 6 ayyam faqat, 6 hari saja. 6 hari saja. Saya ulang, ni hari ni apa? Sebulan 30 hari, 6 hari je. Tak boleh puasa juga. Tak tahu nak royak kan adik. Sekarang ni kita duk kalut gula. Musim gula sekarang ni. Nak buat kan gini. Kalau bagi orang yang kuat ni, dia kan dia puasa, tapi dia pergi juga tempat kenduri tu, tapi dia tak makan untuk meraihkan sahaja. Ada orang gitu. Tapi saya tak boleh buat gitu, sebab pernah dah puasa. Saya kata bulan Syawal ni selalunya kalau bekwah makan minum ni, dia buat gula kawah, gula hok berat-berat tu tak. Baru ni makan banyak dah, tak apalah, puasa lah, pergi situ tak ada masalah. Gigi dia tak masuk gula kawah, dia buat sup kaki. Allah, buka puasa saya. Buka puasa makan, liutlah je. Jadi kalau orang gagah, maka sebaik-baiknya dia puasa. Kalau nak pergi ziarah orang kenduri, pergi, tak ada masalah ya. Dan saya rasa kenduri ni dia tak sampai sebulan, tak ada sebulan. Dia ada dalam masa seminggu 2 minggu je. Lepas tu boleh puasa, tak ada masalah. Yang penting kita ejah lah 6 hari. Terutama sekali kaum lelaki. Kalau tak boleh puasa juga 6 hari, zalim. Kita adalah orang yang zalim ke atas diri kita sendiri. Sebab apa kita zalim ke atas diri sendiri? Sebab Allah Ta'ala nak bagi hadiah pahala puasa setahun, tak sel lagi. Tak tahu. Tak. Contoh lah. Boh kata, aku nak mari ni hari je kerja. Lepas tu mari setahun aku gaji. Kita akan pergi kerja lagu mana pun. Untung ni setahun tak payah kerja ni, boleh gaji. Tapi Allah Ta'ala bagi, ya Allah, setahun pahala tak nampak. Tak nampak pahala yang Allah Ta'ala nak bagi tadi. 6 hari jah. Jadi kalau ahli Jumaat semua tak puasa, kita tergolong di antara mereka yang telah menzalimi diri sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba dia, tidak. Hamba dia sendiri yang menzalimi diri sendiri. Allah Ta'ala sentiasa nak bagi syurga pada kita. Dan Allah Ta'ala sentiasa cari pasal kerana sengaja nak bagi pada kita semua amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk syurga. Di antara amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk syurga, puasa 6 Syawal. Sebab dengan kita berpuasa 6 Syawal, kita akan dapat pahala yang banyak. Apabila kita dapat pahala yang banyak, maka darajat untuk ke syurga dia mengikut pahala yang kita dapat dengan rahmat Allah. Nak masuk syurga, dia tak guna duit. Kalau kita baca tafsir Ibnu Kathir, surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat tadi, apabila Rasulullah SAW berdakwah kepada orang kafir, dia katakan, Nabi kata, Allah Ta'ala nak bagi syurga ni.
Abu Lahab tanya, berapa gak harga syurga Tuhan nak bagi tu, aku nak bayar dengan harta aku. Allah Ta'ala jawab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan memberi faedah sikit pun harta benda yang dia ada tu. Bermakna syurga yang Allah Ta'ala nak bagi, kita tak boleh beli dengan harta benda kita. Kita dapat tukar dengan Allah Ta'ala dengan amalan-amalan dan pahala-pahala yang kita buat. Dan inilah peluang dia. Ni hari puasa seperti puasa setahun. Kalau tak sah, kita yang zalim, kita yang tak sah. Allah Ta'ala bagi offer kita, okey, buat 6 hari, pahala setahun. Tak sah lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi seterusnya hadis yang saya baca tadi, hadis sahih. Dan hadis kedua ni pun hadis sahih. Kitab saya ambil ini daripada kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib, dan At-Targhib wa Tarhib yang sahih. Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nah, takut-takut demo kata ustaz ni hadis ni sahih ke tak? Boleh rujuk ya kepada kitab At-Targhib wa Tarhib jilid yang ke-2. Okey, seterusnya. Masya-Allah. Dari Thauban, matan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shama 6 ayyam ba'da al-fitr kana tamam as-sanah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalha." Barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu adalah 1 tahun yang lengkap. Masya Allah. Barang siapa mengamalkan 1 kebaikan, maka untuknya adalah 10 kebaikan sebagai balasannya. Allah Ta'ala dia sayat lajuk ke hamba dia. Sungguh dia sayat lajuk. Sahabat bunyi dah. Dia sayat lajuk kepada hamba dia. Semua dia lari kita buat perkara yang menyebabkan kita masuk neraka. Ya pesan semua, jangan buat gini, jangan buat gini. Aku nak selamatmu ni, jangan daripada aku nak suruh selamat ni. Dan Allah Ta'ala royak melalui Nabi SAW, membuat gini boleh pahala, buat gini selamat daripada api neraka, buat gini masuk syurga. Saya tak sayangnya Allah Ta'ala pada kita, royak siap dah. Dan minggu lepas ke bila, sebelum masa saya mari ganti Ustaz Qamar baru ni sekali, saya katakan Allah Ta'ala offer dia tak ada cabutan bertuah, tak ada. Cabutan bertuah di dunia ni sebuah je kereta. Dan apabila kita isi, borang cukup lekat, beli barang habis lebih pada 100 dah. Borang isi dah, siap beri dah lah ke dah. Tak boleh juga. Bapa tak boleh? Sebab apabila dikumpul dalam sekotak, kita akan ambil cabutan bertuah. Oh Allah, contoh ni. Tapi syurga Allah Ta'ala semua sama dia. Kalau satu dunia ni buat amalan-amalan soleh, dia tak ada cabutan bertuah, tak ada. Semua orang akan masuk syurga dengan izin Allah. Syarat amalan yang kita buat jangan batal. Jangan punuh amalan tadi. Dia punuh kerana amalan kita amalan kita ni dia punuh dengan satu benda yang paling mudah kita buat. Dan benda tadi kita buat maksiat. Tapi kita tak perasan kita buat maksiat. Tapi kita tak malu buat maksiat tadi. Maksiat kita buat di merata tempat. Dalam masjid kita buat lagi maksiat tadi. Apa dia? Ngopaklah salah satu dosa yang menghapuskan pahala-pahala yang pernah kita buat. Ngopak kata kat orang semua tu. Dia selalunya ceramah ni habis pukul berapa? Bila bunyi tu habis lalu ke? Saya tak tahu. Saya kali pertama mari waktu maghrib ni. Kau sampai pukul 11? Tak deh. Jangan sampai pukul 11 tak cakap saya. Jadi Masya Allah, amalan ya Allah, Allah tak, apabila dalam satu hadis seorang hamba Allah banyaknya amalan dia, banyak sangat amalan dia, sampai jarak dia dengan syurga tadi sekaki. Dan setengah ulama katakan sedepa. Yang penting ikutlah dekat sangat. Kalau 1 kilometer berdekat lagi. Dekat tak dekatnya jarak dengan syurga tadi, tapi ditahan, tak boleh masuk, no entry, mamnu'ud dukhul, under ana manahe bahasa Urdu.
Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Bapa? Aku, amalan aku, Masya Allah, semua amalan hak Tuhan suruh aku buat belaka. Betul. Semua amalan mu telah buat. Tetapi ada setengah-setengah Allah Ta'ala larang mu buat juga. Gapa dia? Amalan aku banyak tiba-tiba kosong. Gapa dia? Mu telah ngopak. Mu kata kau dia tu, mu ngopak dia tu. Subhanallah, habis amalan. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kita baca tafsir, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi mereka yang ngopak dengan isyarat ataupun dengan mulut, dengan perbuatan, ngopak aja. Wail. Bapa jadi neraka wail? Bukan kerana dia ngopak saja, sebab pahala dia banyak. Dia ngopak habis. Pahala dia tadi, dia telah beri hadiah kepada orang yang dia ngopak tadi. Dan dahsyat tak dahsyat ngopak ni, orang yang ngopak, dia bagi pahala dia kepada orang yang dia ngopak. Sampai satu masa habis dah pahala dia nak wi ke orang yang dia ngopak tu habis. Allah Ta'ala akan ambil dosa orang dia ngopak tadi wi ke dia. Tak pasal berhutang. Kita masuk bank tiap-tiap bulan 1,000. Oh, sampai 1 juta. Gi cecek kosong. Gana? Gi tanya bank, bank, gana ni? Bapa ni tiba-tiba kosong. Bank kata, kami ada statement bank. Bank buat keluar statement. Mu sendiri telah transfer duit-duit mu kepada orang. Bukti ada. Kita nak kata gana apa tu? Bank waktu statement bank, betul, mu harus juta. Tapi tiap-tiap hari mu transfer duit mu 100,000 kau dia tu, kau dia ni. Kami tak salah dah mu sendiri transfer. Allah Ta'ala kata, mu banyak dah pahala mu. Mu sendiri telah transfer kepada orang lain yang mengopak tadi. Habis amalan mu. Allah Ta'ala tak larang pun. Inilah di antara bahaya. Saya kata tadi, maksiat ngopak ni, dia tak ada orang malu ngopak. Dalam masjid orang ngopak. Kan ada orang malu. Malu nak ngopak. Tak ada. Orang curi malu. Curi malu, nak buat maksiat lain malu. Maksiat ngopak lah di antara maksiat yang dahsyat. Di antara maksiat yang dahsyat. Orang yang buat tak sedar, dan dia tak sedar pahala-pahala dia licin habis wi ke orang yang dia ngopak. Saya. Jadi sekarang ni tugas kita tambah pahala, jangan kita punah amalan-amalan tadi, ya. Jadi kita dah baca 2 hadis kan, tapi 2 hadis tu pun alhamdulillah hadis tu hebat dah. Dua-dua hadis sahih, maka tak ada peluang untuk kita, terutama sekali lah kaum lelaki, tak usah puasa ni. Janganlah kita zalim diri kita, jangan. Kalau kita puasa 5 hari tak boleh. Dia kena 6 hari. Tu pun kena bersyukur. Ya Allah, mujur ya Allah 6 hari, alhamdulillah 6 hari. Kalau 30 hari, kalau Allah Ta'ala bagi 30 hari pun patut Allah Ta'ala bagi 30 hari. Sebab apa? Pahala dia setahun. Tapi Allah Ta'ala dia sialajak kita 6 hari jah. Kita tak saya puasa, kita di antara mereka yang zalim. Jadi saya rasa setakat ni pada hari ni, waktu Isya masuk dah. Ada masa insya-Allah kita sambung lagi. Jadi sebelum saya tutup majlis hari ni, saya nak minta maaf banyak pada ahli Jumaat semua. Jika ada dalam ucapan saya tadi terkasar bahasa atau setengah benda atau apa, saya minta maaf banyak. Yang baik itu semua daripada Allah. Hak kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Cuma tolonglah, ambillah peluang 6 hari ni. Ada dah orang start. Alhamdulillah. Jadi hak tak start lagi tu start lah. Jangan start tahun depan, start tahun ni lalu. Dan satu lagi, saya nak ucap terima kasih kepada semua ahli Jumaat Masjid Al-Husna, yang mana Allahu Akbar telah beri sumbangan kepada Madrasah Tahfiz Al-Huda saya. Terkejut saya tadi. Saya kena baca sikit berapa semua kutipan. 3,442 riyal. Ni bersama saya ni. Tak ada orang sekat saya pani deh. Takut ada sekat saya. Kena ada bodyguard tu. Terima kasih banyak, 3,442 riyal. Alhamdulillah, benda ni kita akan guna untuk pengurusan Madrasah Tahfiz Al-Huda. Dan di antara ahli Jumaat ke Masjid Al-Huda ada dah kita tengok sekolah saya baru ni. Alhamdulillah, terima kasih. Dan dia pun banyak bagi sumbangan baru ni, dan ada setengah masuk bank ke bank, alhamdulillah.
dan ahli Jumaah semua, kalau boleh marilah jalan. InsyaAllah sekarang ni saya nak tengah kumpul juga dana untuk nak buat jamu raya insyaAllah. Kalau berjaya, saya nak jemput semua ahli Jumaah Masjid Husna ni sambil-sambil pergi makan, alhamdulillah. Dan bawalah duit-duit tu. Bawa 10,000 tak apa dah seorang. Jadi InsyaAllah cuma saya akan bagi tahulah kepada ahli Jumaah sini, insyaAllah terutama sekali saya akan bagi tahu Habib Uk. Dan terima kasihlah Habib Uk lah orang pertama yang mesej saya suruh mari baru ni sini. Terima kasih. Dan terima kasih kepada semua AJK Masjid Al-Husna. Dan terima kasih kepada Bilal, Imam dan semua. Dan terima kasih kepada doktor, alhamdulillah. Dan semualah ahli Jumaah semua yang mana banyak usaha bagi sumbangan pada sekolah tahfiz. Semoga Allah Ta'ala gantikan balik duit-duit harta benda ahli Jumaah sedekah tadi dengan balasan syurga Al-Firdaus insya-Allah. Kita tangguh majlis hari dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.